A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 28, baris yang kedua daripada bawah. Surat 28 baris yang kedua daripada bawah. Kepada jemaah perempuan yang masih ada di luar tu, pintu sebelah kanan masjid sama dengan pintu bagi jemaah lelaki, sebelah kanan masjid. Kemudian ada jalan untuk pergi kepada ruang untuk jemaah perempuan, tapi pintu yang sama sebelah kanan masjid, satu pintu saja yang dibuka. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua belas basar, sifatun ma'aniyun. Kedua belas daripada 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari, ataupun ke-12 daripada 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu. Selepas daripada wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal, Allah Subhanahu wa ta'ala secara ijmal, secara kasar, secara ringkas, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, ada makhluk ini. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Dalil Allah maha suci daripada sifat kekurangan adalah ada makhluk ini. Itu berpegang secara ijmal, berpegang secara ringkas, secara kasar. Kemudian wajib atas mukallaf berpegang secara tafsil, secara satu-satu, secara terperinci atas jalanan Imam Asy'ari 13 sifat, atas jalanan Imam Maturidi 20 sifat. Yang mana jalanan Imam Maturidi 20 sifat ni lah jalanan yang masyhur bagi kita. Kita kenal dengan sifat 20. Tetapi atas jalanan Imam Asy'ari, jalanan yang rajih, yang kuat dalil, 13 sudah memada, sudah cukup kewajipan atas kita mengetahui dan berpegang secara tafsir. 13 wujud sampai ke kalam. Jadi ke-12 ni daripada 13 sifat ataupun 20 sifat basar. Sifat basar ni sifatun ma'aniyun, sifat ma'ani, bermula daripada sifat qudrah sampai kepada sifat kalam. Kesemuanya ada 7 sifat, dipanggil sifatun ma'aniyun, sifat ma'ani. Wujud sifat nafsiyah, qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Ada 5 sifat di situ, dipanggil sifatun salbiyatun. Ni pecahan-pecahan ni. Ni bukan fardu ain lah kepada kita. Tapi kita duk mengaji kaedah sifat 20 ni kena reti jugalah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, kemudian kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman dipanggil sifat maknawiyah.
Jadi biar jadi nama-nama sifat ni jadi lacur di kitanya. Jadi lacur di kita. Kita biasa ngaji kaedah sifat tu, tapi itu bukan fardu ain. Kalau kita tak reti pembahagian sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, tak dosanya. Tapi nak kejap lagi, nak faham molek sifat 20 ni kena tahu jugalah hak pembahagian tu. Jadi sifat basar ni sifatun ma'aniyun. Ma'ani jamak daripada maknan. Ma'ani ni satu perkara yang ada. Sifat kudrah ada, dipanggil sifat yang mawujud, sifat yang wujudiyah, sifatun wujudiyatun, sifat yang ada. Diri sifat tu ada di zat Allah, qidam, baqa sampai ke kalam, kudrah, iradah sampai ke kalam. Sifat tu sifat yang ada. Di hari akhirah apabila Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding antara kita dengan Allah, selain daripada kita dapat melihat zat Allah, kita dapat juga melihat sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar dan kalam. Sebab sifat ni sifat ma'ani, sifat yang ada. Adapun contoh qidam, baqa itu sifat salbiyah tu. Itu sifat yang tidak ada, adamiyah dia panggil. Diri sifat tu tidak ada, tapi kita faham zat Allah ada, tidak ada permulaan. Kita fahamlah Allah ni bersifat dengan sifat qidam. Zat Allah ada, tidak ada kesudahan. Kita fahamlah zat Allah ni bersifat dengan sifat baqa. Diri sifat qidam, baqa bukan ada. Mana di hari akhirah kita nak tengok sifat qidam, kita nak tengok sifat baqa, tak boleh tengok sebab sifat tu bukan ada, cuma kita faham reti sahaja. Allah bersifat dengan sifat qidam, Allah bersifat dengan sifat baqa. Adapun sifat ma'ani, ni sifat yang ada. Ni kita kena ulang sikitlah. Sebab kuliah terakhir kita 14 hari bulan 3 2020. Ada buat catatan tak? 14 hari bulan 3. Hari ni 8 tak? 8 bulan 8 hari ni. Dah dekat-dekat dengan 5 bulan. Dekat-dekat dengan 5 bulan kuliah kita ni tertangguh. Kemudian ni permintakan pihak masjid lah, tapi ni kita maklum belakalah. Di pihak masjid minta supaya kita patuh SOP. Tak patuh SOP, ada penjarakan belaka dah tu. Tapi hak penjarakan tu ada nombor tu, tu nombor untuk mai Jumaat tu. Bukan nombor untuk kuliah kita tu. Nombor tu mai Jumaat, tapi penjarakan dia tu. Penjarakan dia. Pakai mask pelitup muka, kemudian pakai penjarakan SOP dia. Hak sejadah pula, kalau nak sembahyang sunat tahiyatul masjid contoh, nak sembahyang sunat duha contoh, kena bawa sejadah sendiri. Gitu. Kena bawa sejadah sendiri kalau nak sembahyang sunat. Ada ni, tu SOP dia. Kita kena ikutlah. Jaga penjarakan, pakai pelitup muka apa semua. Dia di Masjid Surau ni berdisiplin. Tambahan pula, kalaulah kuliah ni tak nanti SOP, memang kita duduk renggang-renggang dah. Sebelum ni kan? Sebelum ni kita duduk belajar tak ada SOP ni apa? Apa tu kata kalau bab kuliah tak usah using hak penjarakan, dia kata memang bukan kata semeter 2 meter pun boleh orang duduk ni duduk belajar ni, memang duduk jarak. Kan? Itu hak peringatan daripada pihak masjid lah. Jadi kita kuliah hampir 5 bulan. Tertangguh, tergendala. Alhamdulillah lah. Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita.
Allah Ta'ala masih lagi beri peluang. Ini besar kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena perbanyakkan kesyukuran. Kita ni nak memperbanyakkan kesyukuran, kita kena tengok mereka yang diuji lebih besar daripada kita. Tengok orang hak kurang. Kurang maksud apa di sini? Kurang maksudnya tempat yang lebih besar ujian COVID. Kita tengok dalam berita-berita tu, Indonesia ke Filipina ke, kalau ni Arab Saudi ke, Pakistan, India, Bangladesh ke, cuba tengok dia punya kes harian dia banyak mana. Ada ni kes harian Indonesia 1,000 kes harian. Kita 9,000 ni ke 5 bulan lah kita 9,000 kes di Malaysia ni. 5 bulan kita Indonesia 1,000-2,000 tu harian, tiap-tiap hari. Ada ni. Kalau India tu 40-50 ribu kes harian. Yang mana umat Islam di India yang kedua hak paling ramai dalam dunia. Hak negara umat Islam hak paling ramainya Indonesia. Hak nombor 2 bukan gitu. Hak nombor 2 bilangan umat Islam hak paling ramai India, lebih ramai daripada umat Islam di Pakistan, lebih ramai daripada umat Islam di Bangladesh. Mereka umat Islam di India ni minoriti. Lepas tu diuji dengan COVID sampai ke 50,000 lebih kes harian. Sekarang ni duduk ranking nombor 3 kalau ke dunia. Nombor 1 tu Amerika lah. Sebab dia hebat sangat, dia juara sangat. Boleh ke dia nombor 1. Dia juara kan? Juara sungguh lah dia nombor 1. Nombor 2 Brazil. Nombor 3 India lalu dah. Arab Saudi pun kes harian dia 1,000-2,000. Kes harian dia pernah 4,000-3,000 kes harian. Jadi kita ni Tuhan uji kita ringan sikit lah. Kita kena perbanyakkan kesyukuran dan kita kena jagalah hak peraturan yang ditetapkan. Sebab apa? Sebab perkara ni tak boleh nak jangka. Hak berlaku sekarang di Kedah tu 1 orang sahaja, tapi sekarang positifnya sudah 40 orang. Tengok, 1 orang sahaja, 2 daerah PKPD diperketatkan, 2 daerah di Kedah. Jangkit ni dia pergi sampai ke Perlis, pergi sampai ke Selangor. Perlis sampai ke tempat tu sudah ditangguhkan pula sembahyang Jumaat di tempat tu. Di Selangor sampai ke surau ditutup untuk tempat yang berlaku kes ni. Ni kata kena ikut peraturan lah. Kita tak boleh nak jangka. Macam Perlis itu, kalau kita tengok dalam berita kemarin lah, 10 orang satu keluarga. Kalau saya faham gitulah, 10 orang tu satu keluarga, mak ayah anak 8 orang. Hak paling tua 40, hak paling kecil 3 tahun. 3 tahun, 6 tahun, 13 tahun. 8 orang anak dia, mak ayah, jadi 10 orang positif. Tengok. Lepas tu ni tengah-tengah tu tengah saringan lagi tu. Makna kita kena tu lah. Kena cermat, kena berhati-hati. Tapi ni kelonggaran yang kita dapat sekarang, kita kena perbanyakkan kesyukuran. Kita boleh ada peluang boleh belajar, kita belajar. Kalaulah kata kita minta berlindung lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kisnya tinggi, bila kita boleh memulai kuliah kita? Belajar ni fardu ain, bukan fardu kifayah. Bukan sunat-sunat. Kita fokusnya adalah fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Melainkan kalau kita sudah selesai, kita sudah beres dah belajar fardu ain, maknanya kalau tak boleh belajar pun untuk sementara tak apalah. Tapi sepatutnya memanglah kita fardu ain ni kena beres. Beresnya bila? Sebelum kita melangkah umur baligh. Beres dah di situ. Sebelum melangkah umur 15 tu, fardu ain beres dah, diajar oleh mak dan ayah kita.
Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Lepas daripada balik tu, kita tak mau belajar. Kita nak fokus kepada belajar ilmu dunia biar jadi belajar tinggi-tinggi. Tak ada apa-apa belajar nak belajar tinggi siapa ke negara siapa ke negara mana sekalipun. Fardu ain beres dah sebelum kita masuk membalik. Kalau tak beres gok masuk membalik, kewajipan naik atas diri kita sendiri. Kita kena fokus belajar. Tak ada ni, tak ada. Kita tak ada mana ni? Tak ada keuzuran dah di sini. Tapi kalau kena macam baru ni 4-5 bulan nak kira mana gitu. Itu macam sudah keuzuran tu. Kita kena cari jalan ke mana pun, melalui rakaman ke apa, kena carilah kalau kita belum selesai fardu ain. Ni kewajipan atas kita, dan juga kita nak melepaskan kecuaian daripada ibu bapa kita. Tanda ni memang apabila mati ibu bapa, yang berpanjangan adalah pahala. Dosa tak ada kaitan dah kepada orang yang meninggal. Kalau anak buat apa sekalipun, tak ada kena-kena dah dengan ayahnya, dengan maknya. Anak meratap maka ibu bapa terseksa. Tidak. Tak ada kaitan dengan mak ayah. Kalau anak tu meratap, contohnya anak tu baloh berebut harta pusaka, adakah mak ayah berdosa? Tidak. Melainkan kalau kesalahan anak-anak tu berpunca daripada kecuaian kita, berpunca daripada salah kita, ataupun kita pesan no. Kalau ayah mati, kamu mestilah meratap. Meratap kenalah ayah, apa dia pesan. Kalau ayah mati, harta pusaka jangan bagi ikut paraik. Patut macam mana? Gomong, berebut. Siapa menang dia boleh banyak. Dia pesan gitu. Itu mustahil ada mak ayah seumpama tu. Pandai ni. Tu bab hak tadi. Kalau bab ilmu, sepatutnya mak ayah ajar sebelum balik, untuk memastikan kita ni berakidah dengan akidah yang sebenar. Semayang bang kita, semayang bang ta'ah ibadah yang sebenar, bukan semayang bang zanbun kabir. Ada semayang bang dosa besar. Mana? Semayang bang semayang bang pula jadinya. Semayang yang tidak melengkapkan syarat rukun, semayang tidak sah, semayang batal, dosa besar. Tidak dihukumkan kita masih lagi meninggalkan sembahyang. Nak perhatikan ni, nak jaga ni dengan ilmu fardu ain fiqh. Nak pastikan bahawa kita ni tidak bersifat dengan sifat yang diharamkan, tidak bersifat dengan sifat iblis. Tambah hati kita ni bersifat dengan sifat iblis, contohnya sifat takabur. Ni dengan ilmu fardu ain tasawuf. Tapi kalau tak lengkap ni, dalam keadaan pegangan kita berdosa, semayang bang kita pun tak betul, hati kita berdosa, mari mana dosa kita? Mari daripada kejahilan kita. Kejahilan kita mari mana? Mari daripada kecuaian ibu bapa kita. Tu ada tu persoalan di hari akhirat. Jadi kita belajar untuk kita dan untuk lepas daripada kecuaian ibu bapa kita. Bab fardu ain dia tak ada. Kena kira lah walaupun macam mana sekalipun. Sebab tu kita Tuhan beri ruang macam sekarang ni, belajar molek. Bila-bila masa. Ada ni PKPP ni bukan semestinya begitu. Tadilah macam di Kedah dua daerah, PKPD dahnya, diperketatkan. Tutup habis, sekolah pun tutup habis tutup. Ada ni masjid pun tutup. Tak silap saya hanya dibenarkan 3 orang ke gitulah. Masjid tutup dah, tapi hanya dibenarkan setakat semua jemaah 3 orang. Asalnya daerah tu macam kita dah lah, jemaah pun boleh dah mengikut keluasan masjid, jemaah pun mengikut keluasan masjid, kuliah pun boleh dah di Kedahnya. Bila kena PKPD ni, masjid hanya dibenarkan 3 orang saja, mana balik asal. Kuliah sudah tidak dibenarkan, sekolah tutup semula dah. Mana apa ni, perkara ni boleh berlaku bila-bila masa. Jadi Tuhan
ruang pada kita bersyukur dengan bahawa kita gunakan peluang tu untuk memperbanyakkan ilmu dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahagian pegang sifat ni kena cerita pula lah sekali lalu pula. Supaya kau kemah kita kau kejap. Manakala hak lama sikit tu ialah 5 bulan kita ni kita buka dak kitab Fatih Faridah. Buka. Ke nak mari pagi ni cari pula manalah kitab Fatih Faridah. Dah lah kitab ni kecil. Kitab dah lah kecil. Kalau kitab lain tu besar juga. Duk mana kitab? Jadi sifat basar ni sifatun ma'ani, sifat yang ada. Sifat tu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Erti sifat basar melihat atau penglihat Allah. Ni macam sebut dah sebelum ni lah. Jadi ulama-ulama Melayu kita dahulu sifat basar melihat, sifat kalam berkata-kata, sifat sama diterjemah dengan mendengar, sifat kudrah berkuasa, sifat iradah berkehendak, sifat ilmu mengetahui, diterjemah gitu. Jadi berkuasa, berkehendak, mengetahui, mendengar, melihat, berkata-kata. Kalau kira itu kena kepada fungsi sifat. Allah yang bersifat dengan kudrah, berkuasa, mengada dan meniada. Allah yang bersifat dengan iradah, berkehendak, menentukan segala-gala pada sedia kala. Allah yang bersifat dengan ilmu, mengetahui akan sekalian perkara. Allah yang bersifat dengan sama', mendengar akan sekian perkara yang ada. Allah yang bersifat dengan basar, melihat akan sekian perkara yang ada. Hak tu fungsi sifat. Berkuasa, berkehendak, mengetahui, mendengar apa semua, melihat, berkata-kata. Bukan makna kepada sifat. Tapi orang dulu pun terjemah seumpama tu maksudnya sifat jugalah. Tak lari. Sebab kita bicara sifat 20. Bicara sifat kudrah, bicara sifat. Sekarang bicara sifat basar, bicara sifat. Bicara sifat. Cuma terjemah orang dulunya mendengar. Allah yang bersifat dengan mendengar, fungsi takluknya mendengar akan sekalian perkara yang ada. Jadi sifat mendengar, takluk sifat mendengar, jadi sama. Maka bermula daripada pada Baqarah, tuan kitab Baqarah, dia tukar sifat ni kepada kuasa, kehendak, pengetahuan, hidup, pendengar, lihat, kata. Tapi hak ni kita tak payah bahas panjang lah. Sebab hak ni hak 100 tahun dahulu. Letak makna ni pada duduk Mekah asal Fatani. Tapi tujuan Fatani ni untuk membezakan antara sifat dengan ta'alluq sifat. Cuma kita orang Malaysia ni mungkinlah kalau bubuh gitu tu mungkin satu kemuskilan pula timbulnya. Nak kena huram molek pula. Apa beza hak tak ada dengan hak ada tu? Melihat dengan pelihat. Pelihat ni sifat yang dilizat. Melihat itu takluk bagi sifat pelihat. Tu hak kehendak hak pada Baqarah. Pada ni. Adapun kita sekarang ni, saya duduk ngajar banyak kelas dah, minta juga orang-orang kita ni hak pandai sekolah ni. Hak pandai sekolah. Ke masa sekolah dulu periksa mata pelajaran bahasa Malaysia tak lulus ke? Orang pandai lah ke kita ni masa sekolah. Jadi kita nak supaya bubuh makna. Sifat apa makna? Pandai ni. Kalau macam hak di kita deria tu. Deria penglihatan tu sifat yang Tuhan letak di mata kita. Deria pendengaran.
Deria rasa yang Tuhan letak di lidah. Deria bau yang Tuhan letak di hidung. Deria sentuh yang Tuhan letak di tubuh kita. Deria tu sifat. Fungsi deria tu, deria melihat. Deria melihat apa? Deria tu fungsi dia melihat akan benda-benda. Gitulah. Melihat tu fungsi. Daripada deria pendengaran ni, fungsinya mendengar suara lah. Daripada deria rasa yang Tuhan letak di lidah kita, satu sifat yang Tuhan letak di lidah kita, fungsinya dapat merasa. Daripada deria bau, dapat kita menghidu. Menghidu tu dipanggil fungsi dia. Tapi kita sifat tu letak pada deria. Tapi deria ni kalau dalam kitab-kitab lama, apa deria ni? Deria pelihat, deria pendengar, deria pekecak, deria apa lagi? Pekecak, deria apa? Tapi dia berupa depan kalau hak dalam kitab-kitab lama Melayu kitanya. Tapi hak tu sifat ada di tubuh kita. Tapi orang dulu letak dengan apa? Deria pelihat, deria pendengar, deria pekecak, deria pesentuh. Jadi apabila sifat tu berupa, jadi pada ni, pada bakurah, sifat Allah kudrah iradah berupa depan. Kudrah kuasa iradah kehendak berupa tujuan di situ je lah. Cuma kita ni tu hak bahasa kita pula. Orang dak nak bahas panjang-panjang. Cuma kadang-kadang saya biasalah, kalau sifat saya kekalkan dengan bahasa Arab. Allah yang bersifat dengan kudrah, dah sebut sifat berkuasa. Allah bersifat kudrah, berkuasa mengada meniada. Itu takluk. Allah yang bersifat dengan iradah, saya dah sebut sifat berkehendak, sifat iradah. Jadi sifat kekalkan bahasa Arab. Macam sini Allah yang bersifat dengan basar, fungsi dia takluk melihat akan perkara yang ada. Melihat tu takluk dia. Sifat basar. Kalau cuma basar, sifat pelihat. Kalau orang biasa mengaji, hak kitab-kitab baru, okeylah. Kalau tak kot jadi satu perkara pula yang nak kena huraf. Tapi kita faham dah. Satu sifat, satu takluk fungsi bagi sifat. Dua-dua tu kita pegang belaka dah. Cuma kita ni jadi nak buat pembahagian tu mungkin kadang-kadang tak berapa pandai. Memang pegangan kita dah. Allah bersifat dengan sifat kudrah, bersifat dengan sifat iradah, bersifat dengan sifat ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Sifat Allah belaka tu pegangan kita. Dan kita berpegang Allah yang mengadakan. Mengada tu bukan sifat, takluk bagi sifat kudrah. Kita berpegang Allah yang telah menentukan segala-gala perkara yang berlaku. Menentu tu bukan sifat, menentu tu takluk fungsi bagi sifat iradah. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala perkara, tidak tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Mengetahui tu takluk fungsi pada sifat ilmu. Allah melihat segala-galanya. Hak batin pun Allah melihat. Misalnya, melihat tu bukan sifat. Melihat tu takluk fungsi kepada sifat basar. Maknanya di kitanya sifat kita berpegang, takluk sifat kita berpegang. Macam contohnya hak rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Qada dan qadar ni takluk bagi sifat, fungsi bagi sifat. Qada ta'alluq tanzih qadim bagi sifat iradah. Qadar ta'alluq tanzih hadis bagi sifat qudrah, jalanan Imam Asy'ari. Jadi qada qadar ni kita bicara ta'alluq fungsi bagi sifat iradah dan qudrah. Kemudian sifat qadimah, sifat sedia kala. Ta'alluq sifat ada yang qadimah, ada yang baru.
Menentu sedia kala qadim. Tuhan mengetahui segala-gala. Ya, bila Tuhan mengetahui segala-gala, sedia kala qadim. Atau ada qadim. Qadar Tuhan yang buat. Tuhan yang mengada meniada, Tuhan yang gerak diamkan kita ni. Hak Tuhan buat ni qadim ke baharu? Baharulah sebab sekarang. Tanjizi hadis dia panggil. Tu qadar. Mana ta'alluq ni ada qadim, ada baharu. Sifat qadim belaka. Makna untuk bahagian pegangan memang kita pegang sifat dan kita pegang ta'alluq bagi sifat. Takkan kita pegang Allah bersifat dengan sifat kudrah tapi mengada meniada ni bukan kerja Allah. Tak ada gitu. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat iradah, menentu tak ada Allah Ta'ala-nya. Allah memanglah bersifat ilmu tapi mengetahui Allah Ta'ala tak ada. Tak ada gitu. Memang kita pegang sifat, kita pegang ta'alluq sifat, kita pegang. Walaupun mungkin kita kadang-kadang masih lagi tukar antara sifat dengan ta'alluq. Jadi sekarang kita bicara sifat basar. Kemudian barulah pergi pada ta'alluq dia pula. Melihat akan apa Allah yang bersifat dengan basar ni, melihat akan apa? Melihat akan apa tu dipanggil ta'alluq bagi sifat basar. Melihat akan apa ta'alluq ni? Ada qadim, ada hak baharu. Allah melihat zat Allah. Allah melihat zat Allah sedia kala Allah melihat. Sebab zat Allah tu sedia kala. Allah melihat zat kita, Allah melihat diri kita. Allah melihat diri kita selepas kita ada baharu, Allah melihat kita pun baharu juga lah. Tu. Jadi ta'alluq basar ada hak qadim, ada hak baharu. Sifat sedia kala. Ta'alluq ada sedia kala, ada baharu. Jadi kalau hak pada ibakurahnya sifat ubuh di hadapan. Tu sifat. Mendengar, melihat, berkata-kata itu ta'alluq bagi sifat. Itu atas dalam fadail. Orang dulu terjemah mendengar, melihat, berkata-kata sekalipun maksudnya adalah sifat juga. Bukan lari, cuma terjemahan tu sahaja. Jadi dalam kitab Pati Paridah dia mari dua. Erti basar melihat. Itu jalanan ulama Melayu kita terdahulu. Ataupun lihat Allah Subhanahu wa taala. Iaitu basar, terjemah melihat ke, terjemah pun lihat ke, sifat yang sedia adanya pada zat Allah Subhanahu. Sifat yang sedia. Sifatun qadimatun, sifat yang sedia kala. Qaimatun, yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sedia, sifatun qadimatun, sifat yang sedia kala, sifat Allah tidak ada yang baharu. Qaimatun bizatillahi taala, yang berdiri, yang ada sifat basar ni di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat. Kemudian ta'alluq sifatnya yang dengan dialah dengan sifat basar melihat ni ta'alluq kepada sifat basar. Melihat ni terang, nyata, terbuka. Tu dia tiga makna melihat. Terang, kena berhenti molek tu. Yang dengan dialah dengan sebab basar melihat terang. Melihat terang mana pula? Melihat ni ditafsir melihat terang, nyata, terbuka, inkishaf, terang, nyata, terbuka. Melihat terang, nyata, terbuka ni sekalian perkara. Sekalian perkara mana ni? Yang sedia adanya dan yang baharu adanya. Ayat kita tu jadi macam ayat tu sikitlah apa? Klasik.
Kita ngaji kitab ni, hak biasa ngaji kitab lama ni, suka sangat dengar hak pesen kitab lama ni. Dia punya susunan ayat. Kalau jenis buku-buku baru ni, dia jadi macam baca surat khabar gitu je. Hak kita hak jenis biasa ngaji kitab lama lah. Orang hak tak biasa ngaji kitab lama, tengok kitab lama tu bukan ayat kitab, tengok kandungan kitab hak alusiat. Dia kata tengok kitab ustaz dia kata beremuk. Apa tak beremuk? Beremuk tak? Ke apa? Beremuk. Dia kata nak tengok kitab tu dah lah orang tua. Kalau Quran tu kan besar kan. Boleh baca molek kalau Quran ni. Tapi kalau kitab Jawi lama, memanglah beremuk sungguh. Halu dia kata. Tu kandungan kitab. Lepas tu ayat kitab pula Allah lah dia kata. Dah kitab-kitab lama ni mana ada titik, mana ada koma, mana ada perenggang-perenggang. Hak kitab Pati Paridah ni ada tajuk. Dia buat garisan tajuk tu. Kemudian dia ada titik, ada koma, ada perenggang. Ni kitab Pati Paridah. Dirumus daripada kitab Faridatul Fara'i. Buka kitab Faridatul Fara'i. Dia sekali. Tak ada. Dia sekali je. Tak ada perenggang-perenggang, tak ada titik koma. Jadi kalau orang tak biasa kok, dia mungkin payah sikit nak turun. Dia lebih suka baca kitab-kitab baru. Tu atas masing-masing lah tu. Tapi kalau orang biasa ngaji kitab lama, dia lebih palut lah, lebih tu dengan kitab lama. Kitab baru ni dia kata kok macam baca surat khabar, dia kata straight je, tak mencabar. Kita orang mengaji ni, waktu kan dengar ni, orang mengajar kitab lama ke, mengajar kitab baru ke, dia tak penting mana, dia penting kepada huraian tu je, dia penting situ. Itu kalau kata tanda koma ke tanda dah. Akhirnya tak faham masa nak baca pun tak boleh. Tak ada kuliah 4-5 bulan pun senyap kitab. Senyap kitab, tak buka kitab tak apa. Yang dengan dia lah, dengan sifat basar, sifat melihat tu lah, ataupun sifat pelihat tu. Yang dengan dia lah, dengan sifat basar, melihat ni terang, nyata, terbuka. Melihat terang, nyata, terbuka ni sekalian perkara. Sekarang perkara mana ni? Yang sedia adanya. Perkara yang ada sedia kala Allah melihat. Dan yang baharu adanya. Perkara yang ada ni baharu je ada, Allah melihat. Mana sedia adanya, hak ada sedia kala yang Allah Ta'ala melihat ni, zat Allah lah yang ada sedia kala. Dan Allah melihat juga zat Allah. Tak apa-apanya ke Allah tidak melihat zat Allah? Allah melihat zat Allah. Zat Allah yang ada Allah melihat. Bila Allah melihat sedia kala lah. Ni kata depan dia akan bicara lah. Ni ta'alluq tanzizi qadim. Allah melihat sedia kala akan zat Allah yang adanya sedia kala. Dan yang baharu adanya Allah melihat juga. Yang baharu adanya perkara yang ada tapi adanya baharu. Contoh zat kita. Tuhan melihat zat kita bila? Selepas kita Tuhan buat. Adapun sebelum Tuhan buat kita, sebelum kita ada, ataupun selepas kita dibinasa, dihancurkan oleh Allah, Allah melihat dah kita. Tak dah lah, sebab tak ada. Sebelum kita ada, Allah tak melihat lah kita sebab kita tak ada lagi. Selepas kita dihancurkan, tak ada balik dah kitanya, sebelum dibangkitkan kembali, Allah tidak melihat lah kita sebab kitanya tidak ada. Allah melihat kita ketika kita ada. Ada kitanya baharu, Allah melihat akan kita pun baharu selepas kita diadakan oleh Allah.
Adapun kalau meliputi sebelum ada pun ya, tengah ada pun ya, selepas ada pun ya, itu ilmu. Sebelum ada Allah Ta'ala tahu, selepas ada Allah Ta'ala tahu, selepas tak ada kemudian tu Allah Ta'ala tahu, dibangkit kembali Allah Ta'ala tahu. Tahu tak habis nah. Tahu tu ke semua. Sebelum kita ada, Allah Ta'ala mengetahui kita akan diadakan oleh Allah. Tapi hak basar ni melihat akan perkara yang ada. Kalau perkara tu tak ada, Allah tidak melihat. Dan Allah mengetahui ke tak? Bab ilmu semua. Ada tak ada pun ilmu tahu belaka. Hak takluk basar melihat ni. Melihat hanya kepada perkara yang ada. Contoh terdahulunya sifat sama. Allah mendengar akan sekian perkara yang ada. Sama ada tu sedia kala zat Allah dan sifat Allah, ataupun ada tu baharu Allah mendengar belaka. Sama juga dengan melihat. Janji perkara tu ada, Allah melihat. Hak tak ada, Allah tak melihat. Hak tak ada, Allah tak mendengar. Mana tak ada? Contohnya perkara mustahil. Perkara mustahil tak ada. Anak Allah tak ada. Isteri Allah tak ada. Allah melihat tak anak Allah? Allah melihat tak isteri? Melihat apanya? Tak ada. Allah tidak melihat sebab tak ada. Tapi Allah mengetahui ke tak? Allah mengetahui. Allah mengetahui bahawa anak Allah tak ada. Allah mengetahui bahawa isteri Allah tak ada. Tu bab ilmu kita cerita ni, bab basar. Melihat akan perkara yang ada. Kalau perkara tu ada sedia kala, Allah melihat sedia kala. Kalau perkara tu adanya baharu, Allah melihatnya selepas diadakan. Allah melihat pun baharu. Jadi melihat akan zat Allah tanjizi qadim, Allah melihat sedia kala. Melihat akan makhluk yang baharu ni tanjizi hadis, Allah melihat yang baharu. Janji perkara tu perkara yang ada, Allah melihat. Allah mendengar sama, dan Allah melihat basar akan sekalian perkara yang ada. Kalau bahasa Arab disebut akan sekalian maujudat. Tu kita kena buat catatan sendiri tu. Ni saya pun biasa sebut sama dah. Buat catatan sendiri. Sifat ma'ani ada 7. Sifat hayah tidak ada takluk. Sifat hayah tidak ada takluk. Allah yang bersifat dengan hayah menghidupkan. Menghidupkan takluk kudrah. Tu kudrah yang buat tu, bukan hayah. Menghidupkan ni, menghidupkan manusia contohnya. Tu bukan takluk hayah, itu takluk kudrah. Allah yang bersifat kudrah menghidupkan, mematikan. Itu bukan takluk hayah. Hayah tidak ada takluk. Yang ada takluknya 6 sifat ma'ani. Kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Tu 6. 6 tu kita bagi 3. Kita bagi 3, 2, 2, 2. Kudrah, iradah bertakluk akan perkara mungkinun, mungkinat. Perkara yang harus ada, harus tiada. Ilmu, kalam bertakluk pada perkara yang wajib, yang mustahil dan yang harus ada. Sama, basar bertakluk pada maujudat, kepada benda-benda yang ada. Hak tak ada macam benda mustahil, sama, basar tidak bertakluk. Ada ni. Hak ni pun walaupun fardu kifayah, tapi faham sini bawa kemah. Kudrah, iradah bertakluk pada perkara yang harus. Hak wajib zat Allah, sifat Allah. Takluk kudrah, iradah. Dah. Zat Allah, Allah kudrah yang mengadakan. Tidak. Sebab itu wajib ada, tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Perkara wajib tidak berkait dengan iradah. Perkara mustahil, anak Allah tak ada, isi Allah tak ada. Sebab kudrah yang mentadakkan ada tak berkait.
Sebab anak Allah, isteri Allah yang memang sedia kala tak ada. Dah Tuhan memang tak ada kan pula perkara yang tak ada dah. Tu tahsilul hasil. Meniadakan perkara yang tiada itu sia-sia, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada anak isteri Allah ni tidak berkait dengan kudrah dan iradah, itu perkara mustahil. Faham tak ni? Jadi hanya perkara yang harus sahaja. Sebab itulah, ini contoh saya biasa sebutnya, orang tanya, Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala kuasa tak nak buat anak seorang bagi Allah? Allah Ta'ala kuasa kan? Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala kuasa tak nak jadikan isteri bagi Allah seorang? Nak kata kuasa, jadi ada anak ada isteri pula. Nak kata lemah, tak boleh nak cakap lemah Allah ni. Berani nak cakap Allah lemah, tak kuasa nak buat anak isteri. Tak berani nak sebut lemah gitu. Dah kuasa ada. Dia buat kerana. Jadi anak Allah mustahil, bukan perkara harus. Isteri Allah mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Dah kuasa ke tak? Tak berkait dengan kudrah iradah. Nak jawab kuasa ke nak jawab lemah ke, tak kena je lah jawapan dia. Sebab tak berkait dengan kekuasaan Allah. Kalau perkara harus berkait dengan kekuasaan Allah, Allah tak boleh nak buat benda harus. Boleh jadi lemah lah Allahnya. Sebab itu memang berkait dengan kudrah Allah kalau perkara yang harus. Tapi kalau perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah, nak kata, bukan kata nak kata lemah, nak kata kuasa pun dah kena. Tak boleh nak jawab kata anak Allah, isteri Allah, Allah kuasa nak buat, tapi Allah tak buat je. Ada kena jawapan tu. Lepas tu kuasa ke tidak? Kuasa pun tak nak jawab, lemah tak nak jawab. Sebab apa? Sebab bukan ta'alluq kudrah, bukan fungsi kudrah, bukan kerjaan kudrah iradah akan perkara yang mustahil. Dah ta'alluq fungsi kerjaan kudrah perkara harus. Allah kuasa. Allah kuasa tak nak mematikan Allah sekejap. Mati Allah mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah iradah. Hanya perkara yang mungkinat, perkara harus ada, harus tiada. Itu kudrah iradah. Ilmu kalam, itu semua ni. Hak wajib pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu berkaitan dengan zat Allah sendiri. Allah Ta'ala tahu berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala sendiri. Hak mustahil, anak, isteri, tak ada, Allah Ta'ala tahu. Hak harus kita ni, Allah Ta'ala tahu. Lepas tu hak kalam pula dalam Al-Quran, cerita hak perkara wajib. Hak dalam Al-Quran, cerita perkara mustahil. Hak kalam dalam Al-Quran, cerita perkara yang harus. Tu ilmu dengan kalam, dia bertakluk, berfungsi kepada yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Hak samak basar bertakluk kepada perkara yang ada. Sama ada tu wajib ataupun ada tu harus. Mana ada wajib, zat Allah dan sifat Allah. Mana ada yang harus, zat kita dan sifat kita. Janji ada, Allah melihat. Hak ada sedia kala, Allah melihat. Hak ada baharu, Allah melihat. Bezanya, hak ada sedia kala, Allah melihatnya sedia kala. Hak ada baharu, Allah melihatnya baharu. Itu je beza dia. Tapi Allah melihat perkara yang ada, sama ada tu sedia kala ataupun ada tu baharu. Hak ni maksud dia kata, sekalian perkara Allah melihat. Perkara mana? Yang sedia adanya, yang ada sedia kala, zat Allah. Dan yang baharu adanya, zat kita, Allah melihat. Mana sedia ada dan baharu ada ni daripada zat. Zat ni ada, hak sedia kala ada, zat Allah, diri Allah. Diri kita baharu ada. Dan warna, warna ni hak benda yang baharu ada lah, Allah melihat. Dan suara, suara ni Allah melihat. Bukan mendengar sahaja. Sebab suara ni
benda yang ada. Arak yang berada di udara. Jadi suara ni benda yang ada. Allah melihat, bukan hanya mendengar. Kita lain. Suara kita hanya boleh mendengar, melihatnya tidak dapat. Tahu? Kita tak dapat melihat suara, tapi dapatlah melihat waktu tu. Kan suara kan, kalau tinggi dia naik tu. Tu melihat tu. Tapi orang panggil suara apa tu? Yelah kan suara kan. Kan hak dia di mana? Di Paramsor tu kan dia ada. Kalau suara tu tinggi dia naik. Lang. Tu kali dah melihat suara. Tu bukan melihat suara tu. Cuma benda bergerak kerana apa? Kerana suara. Boleh melihat tak suara? Kita tak boleh melihat lah. Adah kita tidak boleh melihat suara. Ada dia. Tapi suara tu ada ke tak? Ada. Suara tu ada. Sebab itulah boleh takat. Boleh takat Dia panggil apa? Takat suara. Dia mari itulah takat suara kaset tu. Macam mana suara boleh takat? Boleh bubuh dalam kaset? Sebab suara tu ada. Sebab tu boleh takat. Kita takat suara tau. Rakam tu lah. Kita panggil takat suara. Macam mana suara tu kita boleh ambil? Sebab suara adalah benda yang ada. Apabila benda ni ada, Allah bukan hanya mendengar, Allah melihat juga akan suara. Jadi benda ada. Terdahulu warna benda yang ada. Melihatlah. Allah mendengar akan warna. Sebab apa? Sebab warna ada. Adapun adah kita, warna kita hanya boleh melihat, tidak boleh mendengar. Suara kita boleh mendengar tapi tidak boleh melihat. Itu adah kita. Adapun Allah, warna, suara, Allah mendengar dan Allah melihat. Sebab kedua-duanya adalah perkara yang ada. Tu je lah. Itu adah kita. Warna boleh melihat, saya dengar tak boleh. Di hari akhirah kekuatan penglihatan pendengaran kita digandakan sampai ke 10,000 kekuatannya. Di hari akhirah kita dapat bukan melihat dalam syurga, bahkan dapat mendengar sekalian benda yang ada dalam syurga, walaupun benda tu tak ada suara sekalipun. Adah atas dunia sahaja. Kalau benda tak ada suara, kita tidak dapat mendengar. Itu adah atas dunia. Adah mana apa? Tuhan pelakukan sokmo begitu. Di hari akhirat Tuhan pelaku pada kitanya peseng lain. Jadi adah dunia, kalau benda tak ada bunyi, kita tidak boleh mendengar. Ada bunyi baru kita boleh mendengar. Itu adah atas dunia yang Tuhan pelaku pada kita. Tapi pegangan kitanya, hak adah ke, hak menyalahi adah ke, kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu pegangan kita lah. Adah atas dunia, warna kita dapat melihat. Adah atas dunia, suara kita boleh mendengar. Melihat qada qadar, kita boleh mendengar qada qadar. Tu pegangan kita lah. Ada ni. Sampai di hari akhirah Tuhan letak kekuatan pendengaran kita ganda 10,000. Maka semua benda dalam syurga bukan kita boleh melihat sahaja, bahkan kita boleh mendengar walaupun tidak ada suara pun. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ada suara ke tak ada suara ke, Allah mendengar dan Allah melihat. Warna Allah melihat, suara Allah melihat, dan panas dan sejuk Allah melihat juga. Panas sejuk Allah melihat. Kita panas sejuk ni tak dapat dengan panca indera pendengaran, tak dapat dengan panca indera penglihatan. Kita dapat dengan panca indera sentuh. Tu kita. Panas sejuk, kita jamuh, kita sentuh, tahulah panas sejuk. Tak dapat dengan telinga,
Tak dapat dengan mata panas sejuk. Dapat dengan deria sentuh. Allah Ta'ala panas benda ada. Sejuk benda ada. Allah mendengar dan Allah melihat. Allah mengetahui. Mengetahui itu baik ilmu. Itu tak perlu ilmu pula. Allah mengetahui tak panas sejuk. Allah mengetahui sedia kala. Itu takluk ilmu. Panas sejuk bagaimana tu? Allah yang buat. Takluk kudrah. Allah buat panas sejuk ni sebagaimana hak Allah Ta'ala tentukan pada azal. Itu pergi kepada takluk iradah. Tapi kita nak cerita sininya hak basar. Panas sejuk Allah melihat. Sama panas sejuk Allah mendengar. Sebab apa? Sebab panas sejuk benda yang ada, maka Allah mendengar sama dan Allah melihat basar dan lain. Maka kesemuanya, kesemua daripada zat ke warna ke, Allah melihat dan terang nyata terbuka. Ni di budang. Batu tadi tu melihat terang nyata terbuka tu kita komen. Kat sini buat dang ni. Maka kesemuanya, kesemua kata zat, warna, suara, panas sejuk dan lain ni Allah melihat dan terang nyata terbuka dengan sifat penglihatnya, dengan sifat basar. Allah melihat dengan sifat basar. Dan bukanlah Allah melihat dengan mata. Bukan Allah melihat dengan zat mata. Sebab mata ni hak tu mustahil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu hak dalam Quran aini bi'ayunina. Itu dalam Quran. Dalam Quran 5 ayat tersebut bi'aini mata aku, bi'ayunina dengan mata-mata kami. Allah Ta'ala kata mata. Tu ulama salaf serah makna kepada Allah. Ulama khalaf dia terjemah mata dengan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran disebut mata Allah, mata Allah. Jadi mata-mata ni jadi banyak putih pula. Ada itu ayat mutasyabihat dipanggil. Adapun mata sebagaimana hak kita ni mustahil sama sekali. Dan Quran sebut mata, ulama salah berhenti setakat tu sudahlah. Beriman sebagaimana Quran kata, lepas tu serah makna kepada Allah. Tak usah duduk panjang-panjang bicara. Jangan duduk panjang. Allah ada mata, tapi mata Allah tak bulatlah macam mata kita. Macam kita ni ada hak hitam, ada putih, tu mata kita. Allah ada mata, tapi kita kan nak sama pula. Tengok sesama kita ni pun mata tak sama dah. Sama kita. Mata orang lain. Mata hak binatang lain. Tak sama dah. Mata sesama kita ni sama telah mata Allah. Takkan nak sama dengan mata kita. Tapi Allah ada mata. Itu pegangan yang terpesong. Allah ada mata bulat getar macam mata kita. Itu kafir. Allah ada mata yang selain dengan Allah lah. Itu bukan akidah di sunnah. Akidah salah berpegang sebagaimana Quran sebut aini mata aku. Kita berpegang dengan ayat Al-Quran. A'yun mata-mata kami berpegang sebagaimana Al-Quran sebut. Tapi apa maksudnya? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama khalaf, ulama kemudian mata dengan makna pengawasan kami. Bukan mata dengan makna mata lendai tu, bukan. Ulama salah pun bukan mata lendai juga. Tapi apa makna mata? Serah kepada Allah. Melihat dengan mata mustahil. Dan bukanlah Allah melihat dengan mata. Kenapa? Kerana kalau kata Allah ada mata, jadi zat Allah ni jadikan muttasil hak bicara dahulu. Itu mustahil sama sekali. Dan mustahil lawannya lawan basar, iaitu buta. Itu mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil basar. Ini dalil akal.
Kalau tidak bersifat dengan sifat melihat, tentu bersifat dengan buta, maka buta sifat kekurangan. Kalau dalam Al-Quran, wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Itu dalil ayat Al-Quran bagi sama' dan juga bagi basar. Wallahu a'lam. Kemudian kitab Hidayatus Salikin pun masih lagi di pembicaraan tauhid juga ni. Jadi kita ni jadi tauhid dua kali tau. Dia kitab Hidayatus Salikin ni tauhid habis, kita pun masuk fiqh. Tapi kita masih lagi di bab yang pertama, bab akidah. Tapi saya tak bawa ni hak tebal ni. Kalau hak nipih muka surat 8, baris bawah sekali. Kalau tebal muka surat berapa? Oh, kita banyak pakau nipih. Berapa? 17. Kalau tebal muka surat 17. Kalau nipih muka surat 8, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam, wahdaniyah. Artinya erti wahdaniyah esa. Esa tau. Alif, kalau nipih ni alif sin. Esa. Jangan baca as pula. Dah alif satu, sin satu. Esa. Esa tu satu lah. Nak kata satu bolehnya. Satu tu berbilang. Apa mana berbilang satu? Nombor. Nombor betul lah, nombor satu. Memanglah dipanggil nombor. Tapi satu tu berbilang ke tak? Tidak. Satu tidak berbilang. Cuma betul lah kita ni lebih selesa sebut Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Satu. Tak berapa nak jadi tau. Boleh? Tuhan yang Maha Satu, Tuhan yang Maha Esa. Barulah mana palut ke kita dah. E-S-A. Itu bahasa standard dah tu dah. I-S-A itu nama orang Isa. Ni E-S-A, Esa. Tuhan yang Maha Esa. Terjemahan daripada kata wahdaniyah. Kita dalam Pati Paridah dahulu panjanglah bicara Esa ni. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Keesaan pada zat clear, beres, tak ada masalah. Keesaan pada sifat pun clear, beres. Keesaan pada sifat ni tiap-tiap satu sifat satu. Kudrah satu Esa. Iradah satu Esa. Tu. Itu satu pada sifat. Mana apa? Tiap-tiap satu sifat satu. Sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya. Dia kata Esa satu pada sifat, satu bagi tiap-tiap satu sifat. Yang tidak Esa ni macam mana? Pekerjaan Allah banyak. Satu kudrah tak padam, kena ada dua kudrah, tiga kudrah di Allah. Tu panggil berbilang pada sifat. Perkara yang Tuhan tahu ni tidak terhingga banyaknya. Sifat ilmu satu tak cukup. Dia kena ada dua ilmu, tiga ilmu di zat Allah Ta'ala. Itu dia panggil berbilang pada sifat tu mustahil sama sekali. Itu makna satu pada sifat, satu pada perbuatan. Satu pada perbuatan ni kita kena mati molek sebelum kita masuk sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Satu pada perbuatan dengan bahawa kesemua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perbuatan pun yang berlaku yang melakukannya selain daripada Allah.
Kalau ada satu perkara yang berlaku yang bukan Tuhan yang melakukan, itu dipanggil berbilang pada perbuatan, tidak keesaan pada perbuatan. Perbuatan tu yang lain buat, tapi yang lain buat pun bekerjasama dengan Allah, itu pun sama juga tidak keesaan pada perbuatan. Yang pertama tadi, satu benda yang berlaku tu tak ada kena mengena dengan Allah Subhanahu wa taala. Putus tu semata-mata pisau yang memutuskan sendiri-sendiri. Ini kafir ijma' ulama. Ini dipanggil kam munfasil pada perbuatan. Munfasil ni berasing-asing. Berasing-asing. Hak buat langit, buat bumi, buat manusia, tu memanglah hak Tuhan buat. Putus ni tak ada kena-kena dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang apa? Munfasil, asing-asing, itu kafir. Hak bekerjasama ni macam mana? Pisau memutuskan, tetapi dengan tajam yang Tuhan bubuh di mata pisau. Situ ada kerjasama apa panggil. Hak tu dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Berbilang tu kan buat. Allah buat, tajam di pisau buat, berbilang. Tapi muttasil berhubung maknanya apa? Bekerjasama antara Allah dengan tajam di pisau. Kerja Allah setakat bubuh tajam. Lepas tu tajamlah pula yang buat kerja memutuskan. Dia panggil apa ni? Separuh-separuh ni. Makna tajam tu bukan ada sendiri, tajam tu Tuhan yang buat. Makna tajam tu perbuatan Allah. Allah yang menjadikan tajam. Lepas daripada tu siap, habis kerja Allah. Kok depan tu putus tu, kerja tajam tu pula yang memutuskan. Tajam yang Tuhan tahu. Ni apa ni? Bekerjasama. Ini masih lagi mensyirikkan Allah, tapi pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir. Tapi ni akidah yang fasik lagi mubtadi'. Fasik ni akidah yang dosa besar. Lebih besar daripada dosa besar tinggal semayang, lebih besar daripada dosa tinggal puasa, lebih besar daripada dosa besar berjudi, berzina, minum arak lagi. Tu fasik belaka dosa besar belaka tu. Tapi besar dosa ni lagi. Mubtadi' pegangan yang bid'ah, yang direka-reka, yang tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah yang sesat, balasannya neraka walaupun tak dihukumkan kafir sekalipun. Mana ni? Tapi ada satu pernah kata kafir lagi pegangan gitu bukan dosa besar saja kafir terus. Pandangan muktamad tu hukum kafir sebab salah pegangan tu. Bukan Allah yang memutuskan, tapi dia ada kaitan dengan Allah. Kaitan mana? Walaupun bukan Allah yang memutuskan, tapi tajam tu mari daripada Allah juga. Maknanya ada jugalah sender dengan Allah tu, ada juga kait dengan Allah. Hak kafir, hak ijma' ulama tak ada kaitan langsung. Tak ada kaitan pun Allah yang letak tajam di pisau. Secara semula jadi saja. Tak ada kaitan langsung dengan Allah yang buat tajam di pisau. Mana ni? Oh ni dah nampak ni dah. Orang pegang pisau memutuskan, salah dah tu, kena faham molek ni. Tapi jadi boleh putus tu kerana tajam hak Tuhan jadi situlah. Ni kata hak kam muttasil ni. Ada ni. Ni hak biasa berlaku ni. Hak macam separuh-separuh tu atau biasa berlaku. Dan banyak pegangan yang seumpama ni. Allah letak panah di api. Panah tu mari daripada Allah buat. Lepas tu panah tu yang menghanguskan. Panah tu pula yang menggelegakkan air, yang memasukkan masakan kita. Allah dak yang menghanguskan, tak payah dah. Allah dak yang menggelegakkan air, tak payah dah Allah. Api lah. Tapi api pun kerana Tuhan letak panah di api. Panah tu mari Tuhan juga. Ni hak khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar.
Tapi masih lagi mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah pada perbuatan, tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan yang baik. Tak kafir atas pandangan muktamad, tapi itu akidah yang syirik. Amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal ibadah tak perlu diqadakkan kembali. Sebab apa? Sebab sah, sebab dia tidak dihukumkan kafir. Tapi tak ada pahala lah. Kita semayang, akidah kita syirik. Kita puasa Ramadan, di bulan Ramadan kita syirik. Kita pergi Mekah, tanah haram suci Mekah Madinah, kita mensyirikkan Allah dengan dosa besar. Semayang tidak akan diterima. Puasa tak akan diterima walaupun sah sekalipun. Haji tak akan diterima. Kita semayang tapi akidah kita sebesar. Bulan Ramadan bulan suci tapi akidah kita akidah yang sesat. Mekah mana tanah suci tapi akidah kita sesat. Sebab apa? Tak ada tauhid. Tak ada mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah kan? Allah jua yang beri bekal. Allah hanya letak tajam. Itu je perbuatan Allah. Allah letak panah di api. Itu je perbuatan Allah. Hak kat depan tu, perbuatan tajamlah pula memutuskan. Perbuatan panahlah pula yang menghanguskan. Jadi bukan Allah Taala buat belah kedah dah. Tu pegangan yang salah seumpama tu. Bab rukuk iman kita sekalian qada dan qadar. Jadi tajam qada dan qadar. Putuh qada qadar. Panah qada qadar. Sampai masa hangus, gelegak air yang kita masak tu qada qadar. Sekalian qada qadar. Makhluk tak bekas sama sekali. Mana makhluk? Bukan pisau je makhluk, tajam tu pun makhluk. Bukan zat api je makhluk, kepanasan di zat api pun makhluk. Bekas dak memutuskan qada qadar, menghanguskan qada qadar. Itu mengesakan Allah pada perbuatan. Mudah sangat-sangatnya. Tak ada payah-payah. Tapi banyak orang faham seumpama ni. Allah letak khasiat di pemakanan. Khasiat di pemakanan. Orang sekarang dia mengkajilah khasiat di pemakanan tu. Allah yang jadikan. Kita pun makanlah pemakanan tersebut, jadi sehat kita, jadi segar kita. Sehat segar ni khasiat itulah yang menjadikan kita sehat, yang menjadikan kita segar. Dengan izin Allah, dengan bahawa Allah membenarkan khasiat di pemakanan tu, mengsehatkan kita, mengsegarkan kita. Tapi sehat segar ni qada-qada tak. Tapi walaupun bukan qada-qada, jadi sehat, jadi segar ni kerana khasiat yang Tuhan bubuh di pemakanan tu. Kalau tak kerana Tuhan letak khasiat di pemakanan tu, takkan jadi sehat, takkan jadi segarnya. Tapi oleh kerana Tuhan letak dah khasiat di pemakanan, jadi sehat, jadi segar. Dengan izin Allah, dengan bahawa Allah membiarkan, Allah membenarkan khasiat tu pula yang memainkan peranan. Tapi Allah buat ke tak sihat? Tak. Allah buat tak segar? Tak. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Akidah kita tak. Khasiat di pemakanan tu Allah buat. Kita pun makan, jadi sehat kita, jadi segar kita. Kau tak qadar lah, Tuhan lah buat. Bukan khasiat tu makhluk. Pemakanan makhluk Allah. Khasiat di pemakanan makhluk Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Ini pegangan hak kita duk cakap tu, cakap asbab. Orang duk ceramah-ceramah keping pemakanan hak dijual tu. Habbatus sauda dia punya khasiat. Minyak zaitun dia punya khasiat. Kherma dia punya khasiat. Pada ni. Khasiat ni baik untuk penyakit seumpama ni, bagus untuk ni dicerita-cerita. Itu cerita asbab, tak ada salah. Tak ada ni. Sebab zahirnya gitulah. Zahirnya gitu. Sebab kajian orang ni, habatus sauda ada je khasiat dia. Mari mana? Allah yang jadikan khasiat di situ. Bila ada khasiat tu sesuai dengan kesihatan kita bagian. Itu semua cerita asbab, hukum zahir. Pegangan kita sekalian qada qadar. Makhluk tak bekas, bukan pemakanan. Khasiat pun dipanggil makhluk. Makhluk tak bekas sama sekali.
Hak paling masyhurnya hak kan muttasil pada perbuatan adalah Mu'tazilah Qadariyah, lawan kepada Jabariyah. Itu paling masyhur. Mana Allah letak kudrah di hamba. Kudrah lah pula yang menggerakkan tubuh badan hamba. Kudrah lah pula yang menghasilkan pekerjaan hamba. Tu masyhur. Mu'tazilah Qadariyah kan muttasil pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tu masyhur. Dia kalau kita tengok sekali tu macam dekat-dekat lah dah. Allah letak tajam dipisah. Tajam memutuskan, bukan Allah lagi. Allah letak panas di api. Panas tu menghanguskan, bukan Allah lagi. Allah letak khasiat di pemakanan, khasiat yang mensihatkan, bukan Allah lagi. Allah letak kudrah tenaga di hamba, di manusia. Kudrah tenaga tu yang bekas. Bukan sama je, bukan sama lah tu. Tukang muttasil pada perbuatan belaka. Tapi nama pegangan ni puak lain-lain. Hak puak masalah kata tajam dipisah, panas di api, hak tu puak tabaiyin dia panggil. Hak golongan yang kedua yang berdosa besar. Hak Qadariyah ni hanya satu je, berkait dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba, di manusia. Tu hak Mu'tazilah Qadariyah. Tuhan letak kudrah di manusia, kudrah tu pula yang bekas. Kudrah tu Allah buat, perbuatan Allah. Tapi beri bekas pula kemudian tu perbuatan kudrah yang Tuhan letak. Tu kan muttasil pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan, berarti makhluk beri bekas juga. Ialah tubuh kita makhluk Allah. Kudrah tenaga di tubuh kita, energi tubuh kita ni makhluk Allah. Tiba-tiba tenaga di kita hak makhluk Allah ni jadi khaliq pula, jadi yang menjadikan pula. Boleh bertukar dah. Khaliq makhluk boleh bertukar jadi khaliq. Hal min khaliqin ghairullah? Ada ke khaliq selain Allah? Tak ada. Selain Allah makhluk, bukan khaliq. Jadi tukar pula. Asalnya kudrah di hamba makhluk Allah. Kemudian makhluk Allah, kudrah tu jadi khaliq pula, yang menghasilkan, yang bekas sekalian perbuatan hamba. Ni lucu kalimah la ilaha illallah. Lucu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lucu alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan, hak dia belaka. Kudrah di hamba hak Allah Taala. Menghasilkan pekerjaan hamba hak Allah Taala. Allah Rabb, Allah Tuhan, hak dia belaka. Tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hak masyhurnya hak kan muttasil pada perbuatan adalah akidah Qadariyah. Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu yang menghasilkan pekerjaan. Atau khilaf sama ada kafir, tapi paling utama akidah yang dosa besar, akidah yang bid'ah. Adapun kalau berpegang kudrah itu, kudrah yang ada di hamba bukan Allah yang menjadikan. Kita makan cukup, kesihatan kita jaga, maka kudrah yang ada di kita ni pasti dia lah kudrahnya. Kudrah yang bukan datang dari Allah tu yang bekas, tu kafir. Ijma' ulama itu bukan Qadariyah. Qadariyah kudrah yang bekas, tapi kudrah tu Allah yang bubuh. Ada ni, Allah yang bubuh kudrah tu. Cuma lepas Allah bubuh kudrah, selesai kerja Allah, habis kerja Allah. Tak ada kerja Allah Ta'ala. Bercanggah dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah sepanjang masa ada pekerjaan. Pekerjaan Allah Ta'ala berlaku ni. Tak. Allah bubuh tajam dipisah, habis kerja Allah. Pada ni. Hak jadi putus melai tu kerja tajam dah. Bukan Allah dah. Tak ada kerja Allah dah. Allah bubuh panah di api, habis kerja Allah. Lepas tu orang duk masak panah masakkan siap tu. Tak ada Allah dah. Dah kerja Allah mana? Berpanah je di api. Mana kerja Allah? Tak ada. Sama juga Allah letak kudrah di hamba. Ada? Habis ya Allah Ta'ala.
Kudrah dia hamba tu pula yang beri berkah. Ini akidah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah wal jamaah, tajam dipisah Allah yang jadikan, putu Allah yang jadikan, panah di api Allah yang jadikan, keesaan pada perbuatan, hangu panah masakan Allah yang jadikan, khasiat di obat Allah yang jadikan, jadi sihat jadi segar Allah yang jadikan, kudrah di hamba Allah yang jadikan, bergeraknya hamba apabila ada kudrah Allah yang gerakkan, berhasilnya kerja hamba Allah yang hasilkan. Kesemuanya keesaan pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, makhluk bekas sama. Itu akidah kita. Memang kita berpegang kudrah di kita ni Allah jadikan, betul lah. Zahir kita, kalau kudrah Tuhan tak bubuh di tubuh kita, tak boleh buat gapo-gapo. Cuba tengok orang yang terlantar. Orang yang terlantar makan orang suap, lak mulut pun orang suap, tak boleh buat gapo-gapo. Nak gerak tangan, nak garu pun tak boleh. Sebab apa? Sebab zahirnya Tuhan tidak letak kudrah di dia. Tak, Tuhan tarik kudrah di dia. Kalau ada kudrah boleh bergerak. Zahir dia gitu. Tapi bergerak tu bukan kudrah yang buat, Allah yang buat. Tapi kalau kita cakap zahir kok, oh ni dia gagah dah sikit. Maknanya tangan-tangan tu boleh gerak dah, tak macam sebelum ni. Sebelum ni tak boleh gerak langsung. Sekarang ni lepas daripada makan apa-apanya, nampak ada tenaga sikit. Mana boleh dah buat slow-slow. Buat urus diri sini boleh dah slow-slow. Itu kita cakap asbab je. Pegang kita tetap sama. Boleh gerak sikit-sikit itu memang zahirnya daripada dia ada tenaga sedikit. Jadi bila ada tenaga sedikit ni bolehlah gerak koda-koda dia pada hukum zahir. Tapi pegangan kita, tenaga sikit-sikit ada dia tu Allah yang bubuh. Boleh gerak sikit-sikit tu Allah yang gerakkan. Semuanya perbuatan Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Itu kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Hak Mu'tazil, hak Qadariyahnya, kudrah ada di hamba tu Allah yang letak. Kemudian beres kerja Allah. Kudrah tu yang menggerakkan tubuh badan hamba, dan kudrah tu juga yang beri bekah. Kudrah tu juga yang memberi bekah. Itu akidah Qadariyah. Ada satu golongan yang terpesong juga, kudrah ada di hamba tu mari daripada Allah. Dengan kudrah itulah kita yang menggerakkan tubuh badan untuk berusaha. Tetapi berhasilnya diri usaha tu barulah pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni bukan akidah ahli sunnah. Sekarang gini, tenaga di hamba ni manusia lah. Tenaga di hamba, dan kita dikata hamba lah. Kita berkata hamba mari mana pula ni? Manusia tu lah. Jadi tenaga kudrah di hamba Allah yang jadikan. Bila ada kudrah di hamba, maka hamba boleh gerak diam berusaha. Bila hamba gerak diam berusaha, maka berhasillah pekerjaan yang hamba usahakan. Qadariyah, kudrah di hamba hak Allah Ta'ala. Boleh berusaha gerak diam, bukan hak Allah dah. Kudrah tu yang buat. Berhasilnya usaha tu sama juga, bukan Allah yang buat, kudrah tu yang buat. Itu akidah Mu'tazilah. Kita akidah di sunnah jamaah, hak Tuhan belaka. Kudrah dia hamba, Tuhan yang bubuh. Boleh bergerak tu usaha, Tuhan yang gerakkan. Usaha kita tu pun qada juga. Lepas tu berhasil usaha kita tu, jadi usaha kita tu qada juga. Kita ahli sunnah. Ada satu golongan yang terpesong ni, ni jumpa baru-baru je. Wallahu a'lam lah nama apa. Masa ngaji tak pernah jumpa akidah ni.
kudrah dia hamba Allah yang jadikan. Kemudian gerak geri usaha tu hamba sendiri dengan kudrah tu. Berhasil pekerjaan Allah semula. Kalau berhasil pekerjaan usaha tu kudrah juga tu sah qadariyah. Pandai tak? Usaha tu tak boleh bekah. Usaha yang bekah ni qadariyah. Usaha yang bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Itu qadariyah. Dah. Usaha tak boleh bekah. Usaha tak boleh bekah. Macam kita dah di sunnah. Diri usaha tu kita. Pula dah. Diri usaha tu gerak diam tu kita. Sebab Tuhan letak dah kudrah di kita. Jadi maknanya tauhid dah juga lah. Ada ni. Pada situ. Di tiga je. Yang pertama, kudrah di hamba. Yang kedua, gerak diam hamba berusaha. Yang ketiga, berhasil usaha hamba. Tiga. Kita ahli sunnah, tiga-tiga ni hak Tuhan belaka. Keesaan pada perbuatan. Qadariyah, hak Tuhan yang mula-mula je. Letak kudrah di hamba. Gerak diam usaha, kudrah yang buat. Berhasil usaha, kudrah yang buat. Bukan Allah dah. Allah saja letak kudrah. Hak pesen asal ni pula ni, kudrah di hamba Allah yang letak. Hamba berusaha. Diri usaha hamba ni hamba sendiri, bukan Allah. Macam qadar, tak qadariyah. Sebab berhasilnya usaha balik kepada Allah semula. Balik pada Allah semula. Ni karuk belakang ni. Jadi situ dua hak Allah, satu hak makhluk. Mana dua hak Allah? Letak kudrah di hamba, kerjaan Allah. Berhasil usaha hamba, kerjaan Allah. Diri usaha gerak diam tu kerjaan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Jadi maknanya satu daripada tiga tu hak makhluk. Kita tak. Semuanya hak Allah sebagai Khalik. Makhluk tak boleh bekah sama sekali. Bukan diri gerak diam usaha tu. Allah bukan makhluk. Kelip mata pun qada-qadar. Gerak nadi pun qada-qadar. Semua qada-qadar. Ada ni. Kelip mata hak tidak perasan tu pun qada-qadar Allah buat. Gerak nadi ni pun Allah buat. Qada-qadar belaka. Bergeraknya hamba untuk berusaha qada-qadar. Bukan kudrah yang ada di hamba yang melakukan gerak diam, bukan. Ini timbul kadang-kadang daripada membaca sendiri. Berani tauhid membaca sendiri. Ini dipunahkan. Ajak akidah yang syirik, bukan akidah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah pada perbuatan, sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar zarah pun tidak berlaku melainkan perbuatan Allah. Kelip mata besar, gerak nadi besar, sebesar zarah tidak berlaku melainkan Allah berlaku yang buat. Sezarah pun tidak, sebesar atom pun tidak. Bergerak kuman pun Allah yang gerakkan segala-galanya. Bergerak habuk pun Allah segala-galanya. Itu keesaan pada perbuatan pegangan kita. Percakapan kita, percakapan asbab. Hati kita lalai, tak ingat kepada qada-qada Allah. Itu hati orang awam, tak ada salah apa-apa. Pegangan kita tak ada. Sekalian perkara. Keesaan pada perbuatan. Hak sifat yang keenam. Barulah pergi pada sifat yang ketujuh. Keesaan pada perbuatan. Sekalian Allah buat. Allah mana? Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah yang melakukan, yang menjadikan sekalian perkara. Allah menjadikan sekalian perkara ni muafakah, berbetulan, bertepatan dengan kehendak Allah pada azal. Pergi kepada sifat yang ke-8, sifat ilmu. Allah menghendaki pada azal muafakah dengan ilmu, bertepatan dengan ilmu. Pergi pada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Faham kaedah sifat 20, faham moleklah dalam bab keesaan pada perbuatan.
faham moleklah berkaitan dengan rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Ketujuh, qudrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.